apa nama ni? Sementara tunggu ada yang belum masuk ke? Saya rasa semua dah masuk ya. Okey. Jadi semuanya dah ready saya rasa. Saya pun dah ready. So sekejap lagi saya akan offkan kamera saya ni sebab kamera saya pada hari ini menggunakan device yang lain. So dia agak mengganggu saya nak buat kerja kat sini, kat depan ni. Ya, kat depan ni. Sebab saya punya device yang saya guna untuk mengajar anda ni, dia ada tiba-tiba pagi ni ada problem kamera pula. Pun no problem, yang pentingnya ialah semasa saya mengajar ni, the whole screen boleh nampak dan suara saya boleh dengar dengan jelas. Itu yang penting, ya. Muka saya bila saya mengajar tak nampak, tak apalah orang kata kan. Okey. Ingat lagi tak semalam macam mana nak akses masuk? Saya ulang sikit ya. Ada yang tanya saya, kalau tak salah saya Diana ya semalam tanya, saya bagus soalan tu, untuk nak akses menggunakan handphone. Semalam dia guna laptop, kemudian nak guna handphone, macam mana? Berbeza ke ataupun macam mana? Jawapannya ialah cara menggunakan handphone untuk nak akses adalah sama macam mana cara kita menggunakan laptop. Maksudnya dalam handphone kita pergi ke Google, tak kisahlah kita guna apa ni pun, search engine pun kan. Pergi ke Google, sebaiknya masuk Google lah, sebaiknya masuk dengan Google. Sebab kadang-kadang site builder ni ada search engine yang lain. Dia boleh masuk tapi dia tak begitu compatible. Maksudnya ada benda je yang dia mengganggu. So masuk Google, masuk ke website yang kita sebut semalam, iaitu mynic.secureaip.com.au. Okay, mynic.secureaip. Saya ni ya, sini ada. Hari ni boleh nampak tak saya punya pointer ni? Okay, besarkan. Ini dia. mynic.secureaip.com.au. Macam saya kata, kalau kita klik, kalau kita cari dekat sini, type dekat search ni, dia tak akan masuk terus sebab dia mencari kan. Ingat tu, petua tu. Kalau nak masuk terus, dia kat atas ni. Dekat atas ni ya. Yang tu masuk terus ke mana-mana web yang kita nak masuk. Dan satu lagi pesanan saya, tip saya untuk nak memudahkan kita, buat website yang selalu kita guna sebagai favorite. Favorite macam mana? Ni yang butang yang ada logo ataupun ikon bintang sebelah kanan ke atas tu. Ni saya pusing-pusing pointer ni, nampak? Klik kat situ, dia akan jadi favorite. Bila jadi favorite, apa jadi? Dia akan listkan semua favorite kita yang selalu kita masuk. Yang mana satu yang kita nak, kita cuma klik dan dia terus akan masuk ke website tersebut. Alright? Okay, then sekarang saya rasa elok saya offkan kamera ni sebab dia agak mengganggu saya punya ni lah ya. Saya offkan kamera. Nanti bila kita sembang-sembang semua nanti saya akan on balik kamera. Sekarang kita fokus. Okay. Alright. Masuk sama, cara sama ya ke access website mynic.secureaip.com.au ni. Kemudian dia akan keluar yang sama macam sekarang. Mungkin kecil lah ya. Okey, kemudian pergi ke account, masukkan username dan password yang sama macam dengan kita masukkan semalam. Dan hari ini kita nak edit. Semalam kita dah buat sikit, kita dah pilih theme. Hari ini kita nak sambung. Nak sambung cara yang sama. Setiap kali nak edit, kita masuk akses cara yang sama. Okey, bila masuk ke sini. Ini soalan cepu mas. Tolong jawab sekejap. Apa nak buat ya bila masuk sampai sini?
Takut-takutlah ada yang terlepas pandang, ada yang lupa ke apa kan. Bila kita dah masuk dalam ni, apa kita nak buat sekarang? Kita nak edit. Tolong jawab dekat chat. Apa kita nak buat? Nak klik kat mana? Sekarang nak klik kat mana? Senang macam tu. Tak jawab ni, bahaya ni. Nak klik kat mana? Siapa ingat? Okay, Nancy. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Rafiq, betul untuk semalam, untuk kita baru masuk dan nak confirm email apa semua tu, kan? Bila dah email ni confirm bagus, tak confirm okey, no problem. Saya pun tak confirm kalau tengok sekarang, saya pun belum confirm. Macam mana tahu saya belum confirm? Ni tanda ni ialah belum confirm. Kalau dah confirm dia tak keluar benda ni. Ya, ataupun dia keluar dah right dah. Okay, saya pun belum confirm. So no problem. No problem about the confirm email, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, setiap kali kita masuk untuk nak edit, kita klik yang mana Diana dan juga Nancy bagi tahu tu. Klik website builder di sini. Klik website builder. Ingat ya, klik website builder. Okey, bila klik website builder, dia bergantung kepada skrin anda lah. Kalau skrin besar macam ni nampak semua. Kadang-kadang kita masuk mungkin dengan skrin kecil. Skrin kecil dia nampak atas saja. Atas memang sama tapi bawah ni berbeza. Okey. Dia berbeza ni. Yang tadi macam lain, ini macam lain. Ini ialah kita punya kita punya domain. Ini ialah domain kita. Ada yang WhatsApp tanya saya, yang www tu macam mana pula cikgu? www is okay ada ataupun tidak dalam masa orang cari. Tapi kalau kita nak letak dekat card kita, dekat poster kita, dekat flyers kita www, okay, no problem. Lagi bagus sebab orang tahu itu ialah website. Orang yang tak biasa dengan website, mungkin dia tak perasan ini website kalau kita type ini saja. Ataupun kita tulis yang ini saja. Kita design ini saja. Dia orang tak perasan ini ialah website. Kan? Tapi kalau kita letak www di depan, orang akan tahu, oh ini website dia ni. Begitu. Okay? So, kalau orang type di Google, ada www pun okey, tidak ada www pun okey. Alright, sekarang. Okey. Soalan yang kedua. Lepas kita masuk site builder kat sini ni, minta-minta lah betul ya. Kita nak klik yang mana pula ya? Sekarang kita nak edit ni. Semalam kita dah buat dah. Sekarang kita nak edit pula. Mana kita nak klik pula ni? Tolong type sekejap kat chat. Mana kita nak pergi ni? Semalam kita dah edit. Macam dengan hari-hari yang akan datang, kita dah edit. Kemudian kita nak tambah edit kita. Nak tambah edit. Alamak, bagus Diana. Build now. Bagus. Yang lain mana ni? Menyempi ni, risau. Nancy dengan Diana aja keluar kat sini ni. Okey. Kita klik build now. Ni bawah ni ya. Build now. Yang ni. Nak mula buat website, kita klik benda yang sama. Nak edit, setiap kali nak edit, kita klik yang sama. Zulinawati pun, betul. Build now. Ini ya, nak buat website yang baru pun build now, nak edit website sedia ada pun build now. Maksudnya nanti nak tambah page, build now. Nak tambah gambar, build now. Nak tambah apa-apa promosi, build now. Ingat tu, nak apa saja berkaitan dengan website kita, build now. Nak buka website tengok, tak mau tengok dekat Google, nak tengok dalam ni, build now. Ingat tu. Okay, klik build now. Bila klik build now, tunggu sekejap dia loading. Kalau loading ni jangan tekan apa-apa, jangan apa semua, jangan ni. Macam saya katalah, kita kerja dengan online ni kita kena sabar ya. Okey. Semalam kita dah buat satu, so ada kat sini satu. Kalau kita dah buat dua, ada kat sini dua. Kalau kita dah buat tiga, ada kat sini tiga. Tapi ingat, satu je kita boleh online, tak boleh tiga-tiga sekali atau dua tak boleh.
Dan yang mana tak guna tu kita delete je lah. Ya, macam saya tunjuk semalam dah. Okay, kalau lupa refer balik kepada video yang saya dah hantar, link dalam WhatsApp group anda. Sengaja saya tak hantar video sebab kesian juga tak semua orang yang akses internet dia okey. Jadi kalau saya hantar video, ada orang tanya, apa saya tak hantar video? Apa saya hantar link? Beza dia ada dua beza. Satu, kalau saya hantar video, bila anda klik video tu, dia akan sebenarnya dia akan kita panggil, masa dia uploading video tu, dia akan downloadkan video tu, dia akan makan memory space, sama ada dalam memory space WhatsApp ataupun dalam handphone anda. Jadi banyak video, handphone akan mengganggu lah prestasi handphone. Itu satu. Yang kedua, kesianlah kat orang yang memori kecil ataupun handphone dia biasa yang tak boleh nak download banyak-banyak, nak tengok video banyak-banyak. Jadi apa yang saya buat yang paling efektif ialah masukkan link. Ni pun cara anda nak hantar video ke orang dengan cara yang mudah. Masukkan video dengan cara hantar link. Link tu nak ambil daripada mana? Kita upload video tu dalam YouTube channel. Okey, kemudian ambil link, share dekat orang macam saya share dalam WhatsApp group tu. Bila orang klik link tersebut, akan keluar pop-up video tu. Pop-up video tu akan keluar. Video tu sebenarnya bukan ada dalam WhatsApp tu, bukan ada dalam handphone. Dia ialah membawa ke mana kita simpan ataupun upload upload video tu, iaitu di YouTube. YouTube berat biarlah, dia kaya. Dia tak akan berat punya. Dia kaya. Jadi letak ajalah file yang besar-besar dalam YouTube. Bila keluar, dia tidak mengganggu gugat ataupun tak efek sikit pun kita punya memory. Tak ada efek memory WhatsApp storage, tak ada efek cloud storage, tak ada efek memory kita punya handphone storage. Tidak ada. Cuma dia boleh nampak aja. Dia tak ada kat situ. Dia nampak aja. Dia seumpama macam TV. Semua filem tak ada simpan dalam TV. TV itu hanya sebagai tempat untuk menampakkan video tersebut sahaja. Simpanan di stesen TV. Begitu. Okey. So, faham ya? Nancy kata macam dia punya handphone. Dia dah seorang. Macam dia punya handphone. Maksudnya mungkin dah banyak, mungkin dah berat ataupun handphone gig tak banyak kan. Memory tak tinggi. Yalah, macam-macam lah. So memandangkan macam tu. Dan ada juga tempat yang line tak apa nak loading lambat. Sebab tu saya hantar link. Senang. Okey, bila kita masuk ke sini, ingat, kalau kita nak buat website baru, kita klik create site dekat atas sebelah kanan ni. Create site ialah untuk membuat website baru. Kalau kita dah ada website, inilah website kita. Klik edit sahaja. Baik. Sekarang saya nak ulang balik sikit yang semalam ni, kita create site. Create site. Yang ni boleh tengok balik dalam video semalam. Yang ni saya buat dengan cepat lah. Sebab video rujukan dah ada untuk semalam. Sama sahaja. Kemudian kita pilih yang mana kita nak orang kata apa, berkenan di hati, mana design yang nak. Sebaik-baiknya ada kena mengena dengan bisnes kita. Sebab apa? Sebab fungsi-fungsi yang ada dalam website tu ada kena mengena dengan website kita, bukan design sahaja. Tetapi tidak menjadi masalah untuk nak pilih design yang tak ada kena mengena dengan kita. Sebab apa? Sebab semuanya boleh diedit. Katakanlah kita ambil hotel. Kita ada homestay je. Kita nak ambil hotel. Boleh. Ataupun kita nak ambil, sebaiknya begitulah, yang ada kena mengena sikit. Kalau tak ada kena mengena, tak apa, kita boleh edit. Tapi nak memudahkan kita punya kerja. Macam tu. Contoh. Wemizi contohnya kan. Ada camp contohnya kan. Camp dalam ni tak ada lah camp. Campsite tak ada. So apa yang boleh dibuat ialah kita ambil lah yang hotel. Dia lebih kurang sama. Sebab fungsi hotel dengan fungsi camp, fungsi chalet sama je. Cuma kita nak edit gambar dan sebagainya.
Itu memudahkan kerja kita. Itu saja. Kalau nak pilih yang lain pun no problem. Baik, sekarang create site. Setiap kali kita buat website baru, create site. Ini hanya satu kali saja kita buat untuk setiap website yang kita buat. Bukan create site setiap kali, ya. Kalau setiap kali tak. Contohnya sekarang kita dah pilih dah yang ni kan. Yang ni belah kiri atas. Account manager ni pergi balik ke tempat tadi. Ke tempat mula-mula kita masuk nak pilih tu. Ini. Sekarang kan ada dua. Dia terus auto save apa yang kita buat. Kalau saya keluar terus macam semalam pun, keluar on off terus laptop pun, buka balik akan ada dah kat sini. Dia auto save. Baik, sekarang ni kita nak edit. Jangan dah, lain kali janganlah create ni. Create ni buat baru. Untuk nak bila-bila kita dah ada dah website, kita cuma nak edit sahaja. Kita klik edit. Macam tu. Okay, tunggu sekejap sampai dia loading habis, baru kita buat kerja. Macam semalam, siapa yang ada bistro, cafe, bistro tu kan? Siapa? Siapa ya? Diana ya? Siapa ada bistro semalam ni? Kedai sendiri tu kan bistro. Diana. Diana ada bistro. Boleh pilih yang kopi, ada design kopi. Saya bagi cadangan je, ya. Kalau nak pilih design pun okey. Pilih design kopi. So daripada situ kita boleh tambah, boleh ubah, boleh tukar gambar dan sebagainya. Pasal apa kita pilih design kopi tu? Sebab ia ada kena-mengena sikit dengan kedai kita. Jadi bila kena-mengena tu senang untuk nak apa orang kata? Nak edit, nak memudahkan lagi. Alright. So now. Inilah bentuknya. Yang mana yang kita nak edit tu. Katakanlah kita ambil kopi. Katalah Mizi ada camp, tapi dia minat, Mizi minat design kopi. Kan, kopi. Dia minat design kopi, design website kopi dalam template. Tapi dia buat untuk nak buat camp. Boleh. Tetapi kalau ambil kopi tu tak adalah mungkin yang ni semua ni. Tak ada yang ini. Mungkin tak ada jenis-jenis bilik. Tetapi boleh ditambah. Cuma banyak kerja lah. Itu saja maksud saya nak sampaikan. Maksudnya kita pilih ni sebab apa? Sebab memudahkan kerja. Pilih design yang lain yang tak ada kena-mengena dengan bisnes kita, boleh tak? Jawapannya boleh. Sebab kita boleh edit keseluruhannya. Okey, sekarang bila kita dah pilih yang ini, yang pertama sekali kita nak kena fahamkan konsep site builder ni. Siapa yang mungkin pernah buat website dengan software ataupun dengan site builder yang lain, dia berlainan daripada kebanyakan site builder yang ada dekat online. Saya dah cuba semua, boleh dikatakan semua dah, semua. Kalau orang berniaga-niaga ni, dia biasa dengan contohnya macam dengan Avana, macam dengan Scorelet. Yang tu semua dia tak boleh cerita banyak, dia masuk produk terus. Dia seumpama masuk terus ke menu. Macam ni tak. Ni kita boleh cerita macam-macam. Kemudian ada kedai. Dia seumpama kita ada macam saya katalah, kedai sendiri, dia bukan kedai orang menumpang, tak. Dan ada juga site builder yang boleh masuk kedai sahaja, tak boleh masuk semua benda-benda yang macam ni. So yang ini dia complete, dia dua-dua sekali. Okay, alright, tu satu. Nombor dua, bila website, selalunya site builder yang lain, yang saya nampak kelemahan dia sikit untuk orang yang kurang mahir menggunakan site builder ataupun komputer ialah dia nak tambah sini, yang ni lari. Dia nak tambah kat sini, yang tu lari. Dia nak tambah, dia macam tu. Siapa yang pernah buat website, dia akan faham maksud saya. Kadang-kadang nampak di sini susunannya cantik. Tapi bila preview untuk nak nampak dekat online, apa sama lari pula ni? Pergi ke editor, dah cantik dah. Pergi ke preview, lari pula dia punya susunan.
dia begitu. Itu kelemahan kebanyakan set builder, bukan semua. Tetapi tidak untuk set builder ini. Kecuali kalau kita menambah di tempat yang tidak ada. Itu mungkin dia akan lari. Cara untuk bagi faham dulu konsep ni, kemudian anda akan faham cara yang saya akan tunjuk nanti ya. Pertama sekali, the first thing kita kena faham ialah konsep set builder ni dia berbentuk, dibina atas bentuk blok. Blok tahu tak, faham tak blok ni maksudnya bukan BLOG. BLOG tu yang kita share, kita cerita kan. Yang tu lain. Yang tu ada juga fungsi tu, tapi yang tu lain. Ini ialah maksud saya ni, blok ni ialah blok macam dengan butter. Lego, butter. Nak buat rumah, nak buat dinding kan. Kita susun blok. Susun batu blok tu, batu blok tu, butter blok tu. Itu maksud saya. Itu konsep dia. Blok tu apa? Kalau tengok di sini, kita letak je cursor dekat sini. Cursor ni maksudnya yang daripada kita punya mouse ya. Daripada kita punya mouse tu, itu ialah cursor pula, pointer. Kalau kita klik, itu nama dia cursor contoh ya. Kita klik sini. Yang berkelip-kelip tu, itu ialah cursor. Yang saya pusing-pusing sekarang ni, anak panah ni, ini ialah pointer. Dua beza lah ya. Okey. Sekarang bila kita tengok di sini, letak aja pointer kita dekat sini, dia akan keluar ni tepi ni. Yang ini kita panggil menu ya. Yang ni kita panggil side menu bar. Yang ni menu lah, kita panggil menu lah, senang menu blok. Ini menu untuk blok ini. Mana blok tu? Nak tahu blok tu yang mana? Cuba kita letak kat sini. Keluar menu yang lain. Maksudnya ini ialah satu blok yang putih ni. Yang bawah ni satu blok. Sampai ke mana? Turun lagi. Dia tak, kita letak pointer, dia tak keluar menu baru. Itu maksudnya blok yang sama. Tak keluar lagi. Itu maksudnya menu yang sama. Blok yang sama. Letak sini. Then dia keluar. Nampak? Bila keluar, maksudnya ini blok yang ketiga. Ini blok yang pertama. Ini blok yang kedua. Ini blok yang ketiga. Nak tahu lagi mana? Kita cuba naikkan sikit pointer ni ke atas ni. Dah nampak dah blok. Gitu. Dah nampak dah biru tu kan. Biru tu ialah garisan divider antara blok. Maksudnya sempadan. Dia menggunakan konsep MCO ataupun PKP sekarang. Jangan rentas sempadan. Yang ini sempadan dia kat sini. Okey? Baik. Turun lagi. Ini warna lebih kurang sama ni satu blok ke? Tak tahulah. Tengok dulu. Letak sini. Maksudnya ini blok yang lain. Blok 4. Turun lagi. Ini blok yang sama ke? Masih blok yang sama. Sebab apa? Sebab menu tak keluar baru. Menu masih lagi kat situ. Keluar lagi. Ada menu tu? Tak ada. Blok yang sama. Keluar menu ke? Tak keluar. Blok yang sama. Saya tak klik ya. Saya letak aja. Ini blok yang sama ke ni? Blok yang sama. Ini blok yang sama ke? Warna sama aja. Letak sini. Keluar setting menu yang baru. Maksudnya ini blok yang berlainan. Nak tahu? Tengok kat sini, letak kat sini. Nampak tak garisan biru ni menunjukkan sempadan blok. Okey, saya kecilkan untuk nampak view yang jauh lebih jelas. Okey, ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, bawah lagi, blok 5, bawah lagi, blok 6, bawah lagi, blok 7, bawah lagi, blok 8. Maksudnya dalam page pertama ini kita ada 8 blok. Okey, katakanlah saya online, saya tak nak location ni. Saya online ni, meniaga online, location nak buat apa? Alright, padam. Ini padam. Delete. Ni, delete. Okey, delete. Klik delete. Bila kita klik delete, yang kita delete tadi memanglah hilang sebab kita delete. Tapi dia tidak mengganggu susunan blok yang lain. Nampak?
Nampak? Dia tidak lari-lari ke sana, lari ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, tak ada. Dia stay at home je. Dia tak ada lari-lari rata kan. Dia hilang. Dan yang mana yang hilang tu, yang bawah ni, dia akan naik ke atas. Dia terus sambung. Ini beza dia yang paling besar dengan set builder yang lain yang memudahkan kita buat kerja. Dia tak payah susun, tak payah. Ya. Dia terus delete macam tu je. Kalau nak masukkan blok lain boleh? Boleh. Belum sampai lagi. Petang ni kita belajar. Sekarang kita tengok asas dulu. Okey. Katakanlah kita AA. AA tu maksudnya terdelete lah kot kan. Kita terdelete. AA. Maksudnya macam tu. Kita tekan-tekan AA. Hilang. Kalaulah kita AA. Kita klik yang ni. Belah kiri atas. Undo. Klik undo. Kalau nak eja Melayu dia, kalau nak sebutan Melayu, undo, UNDO. Undo maksudnya Ghostan lah. Ghostan. Dia patah balik lah. Ada tak yang tadi? Ada balik. Tapi janganlah AA hari ni, esok baru undo. Oh, tak boleh. Kalau kereta pun dah accident dah. Kan? AA sekarang ni, undo lah. Begitu. Baik. Alright, dah. Bermaksud bila dah nampak saya tunjuk yang tu, saya harap anda dah dapat catch up dah. Bermaksud setiap setting ini, menu setting ni, setiap menu setting yang keluar di sini, ini untuk setting blok ini saja. Ini untuk setting blok ini sahaja. Ini untuk setting blok ini sahaja. Ini dan seterusnya, ini untuk setting blok ini sahaja. Begitu, ya. So satu blok, satu menu setting. Kalau nampak tu sama aja. Ni layout, ini background, ini move, ini duplicate, dan ini kita dah guna tadi delete. Okey, atas sama tak? Tengok. Ni. Layout, background, move, duplicate, delete. Kan sama, ada 5. Tapi ada blok yang ada cuma 3. Iaitu blok ini. Apa ni? Layout. Sama juga. Dia bukan lain. Dia sama tapi cuma dia kurang. Dia ada 3 je. Dia tak ada 5. Dia ada layout. Dia besarkan. Dia ada setting. Dan dia ada delete. Ini je lain. Layout, setting dan delete. Bawah semua sama. Tapi ada satu lagi beza. Bawah sekali. Ni. Layout. Background. Delete. Okey. Kenapa? Apa yang dia tak ada? Yang dia tak ada ialah move dan duplicate. 2 benda. Dia tak ada. Move, duplicate. Move apa? Move, ubah susunan. Ubah susunan. Maksudnya, ini yang the best thing lagi, satu lagi. Katakanlah, gas sale ni, gas sale ni yang penting ni. Ya, ataupun kalau orang berniaga yang lain, mungkin dia kata what client say, ataupun mungkin dia kata komen daripada pelanggan, ataupun mungkin dia kata testimoni pelanggan, contohnya kan. Apa sajalah bahasa kita, yang ini mesti duduk atas ni, penting ni orang nak tengok. Contohnya. So maksudnya kita nak ubah benda ni. Okey, caranya ialah klik. Tadi dah delete, kita dah faham dah kan? Delete nya, padam terus ya. Move, klik move. Klik move, tunggu sekejap bagi dia keluar sebelah sini. Konsep dia kalau kita pakai ataupun guna PowerPoint, konsep dia sama dengan PowerPoint, by slide. Tapi yang ni kita panggil blok. Ya. Ini blok. Tak keluar pula ya. Ini blok atas 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Alright. Mana lagi? Mungkin kita sudah silap kira tadi. Kalau ada 7 kat sini, maksudnya ada 8, 9 blok keseluruhan. Yang tak ada di sini kalau nampak ialah blok menu atas tak ada. Blok bawah sekali tak ada. Kenapa? Kerana
Blok atas sekali menu. Menu ialah header. Header, nama pun header. Header ialah kepala. Kepala, nama pun kepala. Mana ada orang kepala kat bawah, kepala mestilah kat atas kan. So, kalau header dah tak boleh tukar kedudukan dia. Sebab dia memanglah fungsi dia di atas je. Tak boleh tukar. Okey. Bawah sekali apa dia? Bawah sekali dah atas header, bawah footer lah. Jadi footer tak boleh tukar juga sebab nama pun footer kan. Kaki. So kaki kat bawah, tak ada orang kaki kat atas. Samalah dengan website. Footer dekat bawah sekali. So benda yang atas sekali dan bawah sekali tak bolehlah kita tukar sebab fungsi dia memang header dan fungsi dia memang footer. Yang lain kita boleh tukar kedudukan dia yang lain. Tukar kedudukan macam mana? Macam saya kata tadi. Our client ni, our guest yang tadi ni, kita nak naikkan ke atas. Okay, boleh? Kita klik dia. Kita tolak. Naik ke atas. Mana kita nak letak? Atas ni. Okey, lepas. Bila dah lepas, pangkah ni. Ni, pangkah cancel ni buang. Buang ni maksudnya kita dah habis kerja kita dah. Buang pangkah. Alright. Menu move dah hilang. Okey, kita tengok sekarang. Okey, mana dia? Ni. Our guest say. Tadi dekat bawah. Sekarang ada kat atas. Sebab apa? Sebab memang kita letak nombor 2 tadi. Kat sini. Okey. Kalau nak turun ke mana-mana pun boleh. Maksudnya, itulah maksudnya blok, macam blok butter. Kita boleh butter tu, batu butter tu, ataupun Lego, susunan Lego tu, kita boleh susun. Yang 1 ke 2, yang 2 ke 3, yang 4 ke 1. Kita boleh susun. Dan dia tidak mencacatkan susunan apa-apa pun di dalam ini. Ini yang best ni. Dan beza daripada yang lain. Okay. Dah 2 kita dah belajar. 1, delete. Yang kedua, move, gerakkan. Alright. So, yang ketiga, tengok sini. Layout. Cuba kita klik layout. Dia akan keluar biru-biru-biru. Jangan tengok sini lah. Tengok dari sini. Tengok kat sini. Layout. Yang sini tak penting. Yang sini tak penting. Dia keluar ni tak penting. Yang keluar ni. Layout ni hanya untuk kita nak tengok je. Tengok je. Panduan. Klik layout. Nampak biru ni. Biru-biru. Ini biru. Ini biru. Ini biru lagi. Dan ini biru lagi. Biru ni. Kita boleh letak benda lain yang kita nak letak. Gambar ke. Button ke. Apa-apa yang kita nak letak. Perkataan ke. Boleh letak. Dekat biru. Dekat yang tak keluar biru. Tak boleh letak. Dia tak keluar. Nak letak pun dia tak keluar. Tapi boleh kalau kita adakan biru yang tak ada. Boleh. Nanti kita belajar yang tu. Tapi ikut pengalaman saya dengan para peserta, sebaiknya saya nasihatkan ikut yang sedia ada. Memudahkan kerja kita. Ya, sebab yang buat ni ialah designer. Designer dia tahu kehendak dan dia tahu apa maksudnya reka bentuk lah, design. Kita ikutlah pakar-pakar design ni punya cadangan. Lagi memudahkan kita. Okey? Kejap. Minum. Nak kena bagi tahu sebab tak nampak. Okey. Sekarang. Kita pergi yang mudah-mudah dulu. Duplicate. Layout dah tahu ya sebagai panduan kita. Delete ialah sebagai delete satu blok. Ingat ya, yang ini semua berkaitan dengan blok ini sahaja. Kalau kita nak apa-apa dekat blok lain, pergi ke setting blok tu. Pergi ke setting blok ni. Kalau kita nak pergi blok ni, kita buat kat blok ni. Jangan pula kita nak tukar benda ni, kita buat kat setting atas ni. Tak boleh lah. Yang akan bertukar kat atas ni, bukan kat bawah tadi. Faham ya? Okey, contoh yang inilah. Yang ini kita ambil yang ni pula. Our story ni pula Our story ni. Okey. Ini. Our story. Bawah our story apa? Room and suites. Okey.
sekarang kita nak yang sama design macam ni, satu lagi kat bawah. Senang je. Kita pergi ke menu setting ni, kita klik duplicate. Klik duplicate. Duplicate kan salinan kan? Salinan kan? Klik duplicate. Ni our story, our story tak. Dia ada dua. Saya tertekan banyak kali ni. Tak apa, kita buang yang ni. Klik. Kalau tekan banyak kali, dia keluar banyak kali lah. Ada berapa ni? Dua. Atas ada satu lagi. 3 kali pula tekan. Laju sangat pula komputer ni. Laju sampai tak terkejar pula. Okey. Delete yang ni. Ada 2. 1. 2. Sama. Okey. Cikgu, jarak ni jauh sangat lah. Okey. Pergi sini. Klik. Tarik. Dekatkan dia. Okey. Alright. Sekarang kita ada 2. Ada 2. Okey. Kalau kita ada 3, ada 4, ada 5. Apa duplicate? Contohnya kan. Contohnya. Ni. Mizi ada banyak jenis package. Mungkin dia bilik sama. Package yang berbeza. Contohnya kan. Tukarkan yang ni. Ataupun tambahkan. Tambah lagi. Tambah lagi nak buat macam mana? Design yang sama, kita tambah. Duplicate. Turun dulu. Nampak kat situ. Okey. Satu lagi. Ada yang akan kata, alah, tak payahlah atas ni room suite ni dah ada tajuk dah. Saya cuma nak tambah jenis-jenis ni aja. Tak payahlah tajuk dia tu. Boleh. Kita padamlah tajuk tu. Yang ni, pergi sini, dia jadi warna biru kan. Ini kita panggil apa tadi? Layout kan. Yang biru ni, okey. Pergi tunjuk dekat yang ni, hati-hati sikit. Salah tunjuk, kita salah tindakan. Pergi situ. Tunjuk dekat dia. Tu. Dia akan jadi warna merah. Bila dia warna merah, kita klik. Dia akan delete perkataan tersebut. Ni biru kan? Pergi ke ujung X ni. Warna merah, pangkah ni, X ni. Buang. Klik. Dia delete macam tu. Cuba kita tengok. Kita tengok sekarang. Susah pula ya. Dia kalau dah apa ni zoom ni, dia susah nak go stun sikit. Okey. Alright lah tu. Satu tajuk dekat atas dah ada 6 bilik sekarang. View all rooms ni kat bawah je lah, dekat sini tak payahlah. Okey, buang lagi. Dah. So ada 6 bilik jenis, bilik ni jenis bilik. So bawah ni ada view all room. View all room ni mungkin dia ada kita buat dekat page lain. Sebab apa? Sebab banyak sangat room ada ataupun package yang ada. Klik view all room ni, dia akan pergi ke page yang lain, yang seterusnya. Mungkin page 2, page 3 dan sebagainya. Pun boleh kita set nanti. Okey. Mizi tanya, macam mana tarik blok bagi rapat atas? Okey, macam saya tunjuk tadi. Saya dah menjawab dah soalan tu tadi kot, kan? Tapi tak apa, saya tunjuk sekali lagi. Mungkin saya tak baca tadi kan. Pergi ke tunjuk aja dekat di antara blok sampai dia tunjuk macam ni. Macam ni, klik dan tarik. Bila dia keluar kosong. Ni kosong, PX ni minimum dah, kosong dah. Then that's it, itu sahaja. Nak rapat lagi, boleh. Boleh. Yang ni tak ikut SOP ni, nak rapat ni. Boleh. Jaga jarak kan. Okey, kita rapat lagi. Buang space yang ada kat sini. Ni akan ada space kan? Yang benda-benda ni tak nampak apabila kita online. Kita cuba preview ya. Dia tak akan menampakkan yang tadi tu. Yang blok, yang layout tadi tu tak nampak. Okey. Alright, kita patah balik ke editor. Okey, sini. Yang biru-biru ni, yang ni tak nampak. So, kalau kita rasa masih lagi jauh dan kita nak rapat lagi, apa yang boleh kita buat ialah satu lagi tindakan, iaitu buang semua space yang ada. Pangkah, dia akan naik lagi. Space ni, pangkah, dia naik lagi. Okey, yang ni boleh naik lagi tak? Tak boleh dah sebab dia kosong. Okey.
Okey, preview tengok jadi macam mana. Room, bawah, dia lebih dekat daripada tadi. Okey? Alright, patah balik. So, itu ialah jadi yang ini maksud saya, sekiranya kita ada benda yang sama. Eloklah kita tambah blok, duplicate blok tersebut. Kalau 5 je, ni 6. Saya ada 5 je. Sebaik-baiknya jadikanlah dia 6 untuk nak bagi cantik. Kalau tak nak 5 juga, boleh buang satu ni. Macam tadilah. Klik je lah. Ni ada lagi ni. Dalam gambar dia akan kosong, ya. Tapi kalau kita tak nak jadi apa-apa, kosongkan lagi terus. Macam tu. Kosongkan lagi. Ni. Kosongkan 1/1/1. Dia akan jadi 5 lah. Cuma nampak kosong pula kat sini kan. Itu je lah. Tapi boleh. Dan dia tidak mencacat celakan susunan. Alright. Yang paling takut sekali, susunan di phone. Kita tengok kat phone. Klik kat phone. Okay. Our story. Our guest. Our guest say. Okay. Bawah ni pilihan dia. Our story. Our story ada 2 sebab kita duplicate tadi kan. Room. Room ada berapa? 5. 2, 3, 4, 5. Padam 1. Dah. Cantik dah susunan tu. Kalau kita menambah-menambah, saya takut bilik yang ke-7 dia akan ada bawah ni. Dah satu hal pula nak ubah lah apa semua. Boleh, tapi kerja kita payah. Saya nak elakkan kerja jadi susah. Kita nak memudahkan. Okay? Baik. Boleh tu memang boleh. Alright. So sekarang, fungsi yang lain. Ini dah delete, dah padam. Duplicate, adakan satu lagi blok yang sama. Tapi boleh adjust dengan padam dan sebagainya. Tadi saya tunjukkan. Move, nak ubah kedudukan blok. Ada satu sahaja lagi kita tak sentuh, iaitu background. Background ni ada beberapa jenis. Sebab tu kita masuk dia last. Okay. Background. Okay. Setakat sekarang, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau ada, masuk ke chat. Okey. Ada soalan? Jelas? Okey, bagus. Jelas. Nizi kata jelas. Yang lain-lain pun saya rasa okey lah kotnya. So far, so good. Rafiq kata. Samsul pun okey. Okey, cantik. Baik. Okey. Saya anggap semua okey lah. Alright. Kita pergi setting block yang last. Bukan setting yang last. Setting block yang last. Ya. Setting kata, saya dah ini cepat nak kelas habis. Setting block yang last. Just Miza tanya. Macam mana nak ubah color word? Oish. Yang ni sekejap lagi ya. Sabar Just Miza ya. Sabar. Ini tak sabar ni. Sabar. Okey. Satu-satu kita pergi. Satu persatu. Sebab apa saya pergi satu persatu, one by one bagi jelas? Sebab nanti kalau apa-apa yang tak jelas ataupun terlupa, tengok recording, dia jadi tak tersusun. Menyusahkan kita untuk nak cari. Itu cikgu dah sebut lah itu. Ni kat mana? Jenuh cari video tu. Sebab tu saya pergi one by one. Supaya nanti dalam video senang untuk ni video blog. Video blog ni lah yang kita cari bab-bab blog semua kat dalam video blog ni. Itu sebenarnya ya. Jadi saya tak nak sentuh bab lain dulu. Bagus soalan tu, tapi lepas ni kita tengok. Okay, macam mana nak ubah semua tu. Alright. Sekarang background. Kalau macam saya kata tadi ini untuk blog. So kalau kita nak masukkan background blog ni sajalah. Kita pergi kat setting background blog ni sajalah. Background ini, blog ini. Background ini, blog ini. Yang ini, macam tu. Okey, kita cari yang lain pula. Alright, yang ni. Okey, blog ini. Culinary. Okay, sini. Background. Okay, kita fokus kepada background. Klik background.
dia akan keluar 4 perkara. Dia keluar 4 ni. 1 foto, yang kedua video, yang ketiga slider, yang keempat map. Okey. Baik. Kita pergi yang paling senang dulu, map. Map, kita nak masukkan map sebagai background. Nampak dah keluar. Dah keluar dah map ya. Okey. Nak edit map. Klik edit. Masukkan kita punya apa ni? Address. Kuching. Tu dah nampak Kuching. Lagi spesifik dia masuk lagi lah. Kampung Panglima Seman. Dia pergi ke situ lah. Okey. Type macam mana nak? Yang satellite ke? Yang road? Pilih lah. Kat sini. Okey. Yang ni orang tak nampak tulisan lah pula ni. Nampak macam dengan bersepah lah tak pula. Tak apa. Zoom kat sini. Jauh. Dekat di hati ciang-ciang tadi. Kan? Okey. Itu saja setting dia. Dah. Cukup. Pergi ke background balik. Di sini. Okey. Masih lagi kita menggunakan map. Opacity. Opacity ni kejelasan map ni. Kalau video, video ni. Kalau foto, foto ni. Kalau slider, slider ni. Contoh macam tu. Opacity dia. Sekarang 100%. Nampak jelas. Mengganggu tulisan. Tarik ke bawah. Sampai hilang terus tak apa. Kalau hilang terus, pasal apa kita masukkan kan? Okey, kita naikkan sikit. Nampak ala-ala nampak gitu. Okey, rendahlah jadilah. Begitu. Okey, kalaulah kita nak tukarkan belakang ni. Kita punya konsep color ialah hijau muda. Contohlah ya. Kita pergi ke sini. Kita cari hijau muda. Tak ada. Tak ada. Kita klik kat sini. Ada kat sini. Saja dia saya sebut tak ada. Kita klik. Nanti ada yang kata pula, loh cikgu tak nampak tu bawah cikgu. Bawah. Tak, saya nampak. Cuma saya sengaja saya kata tak ada nak tunjuk benda ni. Klik yang ni. Ini pilihan color. Hijau, pilih bahagian hijau. Muda, pilih bahagian muda. Muda yang macam mana kita nak? Okey, kalau muda yang ni, apa ni nama dia? 62 FB8B. Apply. Alright. Okey, klik color sekali lagi. Klik yang ni. Dah ada dah kat sini. Bawah yang baru kita pilih. Betul ke yang ni? Betul. Sebab tu saya sebut nombor tadi. Nampak nombor dia. 62 FB8B atas ni. Itu maksudnya color tersebut tepat macam tadi. Cancel. Kalau apply, apply lah. Kalau cancel, cancel lah ya. Dan untuk nak hilangkan yang keluar ni, pop-up menu ni, nak hilangkan pop-up yang keluar ni, nak hilangkan, klik mana-mana ruang kosong. Klik mana-mana ruang kosong, tak kisah dia akan hilang. Kena save tak? Tak. Sebab dia memang auto save. Okay. So nak mencantikkan tu ikut masing-masing punya selera lah. Okay. Sekarang background lagi. Map dah jelas. Okay. Background macam nak tukar dah jelas. Opacity dah okey. Sekejap. Ada soalan tak berkenaan dengan map? Hehe. Just Mizah kata hehe. Okey tak betul. Laju tak apa. Takut jangan tidur je. Laju okey. Okey, Nancy kata tak ada soalan. Okey, bagus. Aida. Oi, apa keluar tu Aida? Ikon apa tu? Kurang nampak pula. Okey. Macam daun ya. Macam daun. Ke mangga tu. Alright. Jelas ya? Terima kasih. Terima kasih Rena. Okey. Jelas. So, map dah settle. Ada yang tanya pula nanti. Cikgu, tak naklah map background. Saya nak map. Kedai saya ni saya nak map orang pergi. Tekan map tu orang pergi kedai saya. Map. Relax lah, jangan marah. Yang tu belum sampai. Nanti kita akan belajar. Map tu ada. Nanti kita belajar. Yang ni kita pakai background dulu. Okay. Sabar ya. Alright. So,
Habis kat situ, kita pergi ke slider ni susah sikit. Tak susah sangat. Susah sikit je. Bukan susah. Kerja banyak sikit. So kita pergi kerja senang. Yang kedua ialah foto. Ini nak masukkan gambar belakang background kita yang ini. Ingat ya, yang ini. Foto untuk background blok ini. Nak masuk background yang lain, pergi ke setting menu background tersebut. Dia takkan kacau background tu. Walaupun ni nampak sama kan, tapi dia blok yang berlainan. So, masukkan setting yang ni background blok ni, masukkan setting yang ni background blok ini. Begitu ya, setiap satu blok satu settingnya. Okey, kita ganggu pula blok ni pula ya. Okey. Background ni kita nak masukkan foto. Background dia masih lagi tetap warna yang sama dengan original sebab kita belum tukar. Kalau kita nak tukar hijau macam tadi, kita pilih yang ni. Betul ke nombor tadi? Betul. 62 FB 8B. Apply. Klik dan klik kat mana-mana ruang kosong untuk nak hilangkan pop up yang keluar menu ni. Klik. Dah settle. Dah confirm dan dia dah save dah pun. Okey, tengok bawah. Baru nampak sama. Oh, nampak sama. Preview tengok macam mana? Preview. Preview inilah yang akan nampak dekat online Google nanti. Saya akan sebut online ataupun Google ya, senang bagi orang faham. Tak semestinya Google, tapi nak bagi orang senang faham ni, saya sebut Google je lah ya. Okey. Nampak. Alright. So back to editor. Bawah ya. Kalau tak perasan saya klik mana? Klik kat bawah belah kiri, back to editor. Saya pusing cursor sekarang. Ini back to editor, dia patah balik ke kawasan kita nak edit. Yang tadi preview, ini edit. Okay, so now picture. Kita kacau yang ni pula. Kita ganggu ni pula. Okay, background, foto. Add photo. Klik je kat add photo. Add foto ni tengok dekat atas. Ada 4. Satu, upload. Upload maksudnya ambil gambar dari komputer anda. Kalau anda ada handphone, ada tab, ada iPad, masukkan gambar ke laptop dulu ataupun komputer dulu. Kan saya bagi tahu semalam, site builder ni kita nak edit untuk fully function, nak guna semua boleh edit, kita terpaksa menggunakan komputer ataupun laptop. Apa jenis tak kisah, Mac pun tak kisah, Windows pun tak kisah. Macam semalam saya tunjuk macam mana guna Mac, sama je hari ni saya guna Windows. Ya, sama sahaja. So tak ada beza dia. Jadi kena masukkan gambar ke dalam laptop kita dulu. Okey, soalannya, macam mana nak masukkan gambar daripada handphone ke laptop? Orang dah biasa buat, dia alah senang je yang tu nak tanya. Orang tak biasa ni dia tak boleh terfikir macam mana cara nak buat kan? Okey, sekarang ni saya tunjuk cara macam mana cara nak masuk gambar ke dalam laptop daripada handphone. Saya tak tunjuk cara, saya bagi tahu je sebab dia senang je. Buka handphone anda, dekat galeri, dekat foto, pilih foto mana yang nak transfer masuk ke laptop. Okey, share. Share dia, share tahu kan? Dan kalau kita klik share tu, dia boleh share ke WhatsApp, dia boleh share ke mana-mana apps yang lain. Cari email. Share email, senang, paling senang. Sebab ada orang kata, wire transfer boleh masukkan kabel semua? Boleh. Tapi itu menyusahkan untuk orang yang tak ada kabel pula. Boleh guna pen drive ataupun thumb drive yang kecil untuk masukkan daripada gambar handphone nak transfer ke laptop. Boleh. Boleh menggunakan kita punya air transfer ni boleh. Tapi tak semestinya orang ada benda-benda tu, semua orang ada benda tu, tak semestinya ada orang yang boleh transfer by air transfer. Macam dengan contohnya laptop, ada laptop macam dengan saya guna laptop sekarang ni. Saya ada handphone. Daripada handphone saya swing je, saya klik je foto, saya tolak aja, dia akan terus masuk ke dalam laptop ni tanpa menggunakan apa-apa
gadget ataupun tanpa menggunakan wire apa semua. Sebab dia boleh air. Dia boleh baling masuk terus, baling masuk terus. Dia dah connect to kita punya phone. Tapi tak semua orang ada fungsi tu. Cara paling senang ialah melalui email. Cara paling senang untuk nak transfer apa-apa ialah melalui email. Kadang-kadang orang tak terfikir. Ini saya sharing ya. Daripada foto tadi, share as email, masuk ke dalam email, email daripada anda, memanglah daripada anda kan sebab anda yang hantar, kepada anda, from you to you. Tu dia. From you to you. Katalah email saya Cikgu Yasir. Bila kita dalam handphone, kita klik share to email, dia automatik akan keluar cikguyasir@gmail.com lah. Dia automatik lah kan. Dia ikut email yang kita setting dalam smartphone kita tu. Tu siapa? Tu cikguyasir@gmail.com juga. Sama. Begitu. Bila ini untuk semua file. Untuk semua file. Tak kisahlah file apa pun. Untuk semua. Gambar ke, Word ke, PowerPoint ke, PDF, JPEG, apa sahaja. Semua cara yang sama. Okey, bila dah masuk ke dalam email, buka email tu di laptop anda. Kalau anda buat kerja dekat pusat internet satu Malaysia, buka email dekat laptop tu. Kalau buat kerja dekat cyber cafe, buka email dekat laptop atau komputer cyber cafe tu. Dan download masuk ke dalam komputer tu. Then dia akan ada kat komputer tu. Nak senang, download ke desktop. Desktop maksudnya screen lah, ke screen. Kita nampak lah download tu. Supaya senang sekejap lagi kita nak buang. Kan? Okey, ataupun kita nak simpan ke tempat yang lain. Begitu caranya. Okey, sekarang ni daripada upload ni, klik upload ni, dia akan tanya, dekat mana kita nak ambil gambar tu. Alright, so sekarang ni saya tunjuk satu untuk nak ambil daripada Google pula. Okey. Kita buka tab yang baru. Tab yang baru maksudnya ke atas ni. Sekejap. Saya share. Tadi saya share apa ya? Share screen. Share screen maksudnya anda nampak lah sekarang ni. Nak clear lagi. Boleh nampak tak atas ni? Plus ni. Plus atas. Campur ni. Kalau saya klik ni. Boleh nampak tak keluar tab dia baru atas ni? Tolong komen dan chat sekejap. Nampak. Okey, Mizi kata nampak. Bagus-bagus. Saya takut nanti kadang-kadang kita share kita boleh share macam-macam kalau Zoom ni kan. Kalau kita share Windows ni saja, Windows ni saya nampak. Atas-atas ni semua tak nampak. Yang tu saya tak nak. Saya nak sengaja nampak ke atas-atas ni supaya nampak apa tindakan saya tu. So sekarang ni kita ada 3 tab ke atas ni. Ini kita panggil tab ya. Tab 1, mining yang tadi. Tab 2, yang kita sedang buat kerja sekarang. Tab 3, tab baru punya Google yang baru kita buka. Okey. Daripada Google tu kita pergi ke Google search ni. Gambar apa? Contohnya camping. Contohnya kan camping. So kita pergi ke image. Boleh ambil dari sini lah. Satu tips untuk buat website, seboleh-bolehnya jangan tunjuk seboleh-bolehnya, bukan semestinya, sebolehnya. Jangan tunjuk yang ke arah westernized sangat ataupun bukan ada kena-mengena dengan kita punya negara. Itu reputation kita kurang elok. Maksudnya orang kata gambar ambil entah mana-mana. Contohnya kan. So gambar tu mestilah membayangkan ala-ala tempat kita lah. Walaupun tak tepat ala-ala lah. Kalaulah kita tak ada gambar lain lagi. Tapi kalau ada orang, hati-hati ya. Dan gambar ni pun tak semua yang boleh guna kalau dia, orang kata apa tu? Dia ada copyright ya. Okay, katalah gambar ni. Kalau bawah ni, dia 1000 ni, ni maksudnya gambar ni memang akan jelas. Ada gambar yang tak akan jelas bila masuk ke website. So kalau 1000 ni confirm jelas. Kalau dalam lebih kurang 500 ke atas tu memang jelas lah. So apa kita nak buat sekarang? Pergi ke gambar ni. Klik kanan mouse. Klik kanan mouse. Ikut jenis laptop. Kalau guna laptop, ada yang jenis laptop yang menggunakan klik 2 jari. Letak aja 2 jari ke atas keypad tu,
ataupun mousepad tu, dia akan keluar fungsi ni. Save as, letak sini, camping contohnya. Nak letak kat mana? Letak kat desktop. Contoh letak desktop. Ikutlah anda nak letak kat mana. Save. Okay. Bila dah save, pergi ke site editor tadi. Kita ambil file tu. Klik. Kita letak kat mana tadi? Desktop. Nampak kat atas ni desktop. Ya. Ataupun boleh cari kat tepi ni. Yang mana satu desktop? Ini desktop. Klik. Desktop. Sama juga keluar dia. Desktop ada kat situ. Kalau saya benda-benda baru saya akan letak kat desktop. Habis kerja nanti saya tengok mana yang saya nak pakai, saya akan save masuk ke folder yang lain. Kalau saya tak pakai, saya delete. Sebab apa kita letak ke desktop? Sebab memudahkan kerja kita dengan tidak, orang kata apa, tidak bagi huru-hara kita punya laptop atau komputer tu. Macam-macam ada di mana sahaja bersepah-sepah. Itu tak bagus untuk performance laptop ataupun komputer ya. Biar susun elok-elok macam rumah kita lah. Macam rumah kita ya. Ini almari baju, ini almari buku, ini almari towel. So senang nak cari. Yang mana yang tak guna tu, okey kita buang, masuk ke dalam recycle bin. Itu contohnya. Okey. Double klik camping ni. Double klik, tunggu sekejap. Kenapa dia jadi macam ni? Kalau yang itu tak sesuai, mungkin terlalu besar mungkin saiz dia. Mungkin dia format dia tak kena. Dia boleh format JPEG. Tapi format yang lain tak kena format dia. So, it's okay. Kita cari yang lain. Pangkah yang ni. Katalah kita ambil yang ni contoh. Ataupun ambil yang ni. Contoh. Kemah kan. 400. 400 ni dah jelas dah. Buat macam tadi. Save image as. Okay. 10. Contoh, nak save kat mana? Desktop. Pastikan dulu kita save kat mana. And save. Dah save. Okay, pergi ke site editor tadi. Then klik yang ini. Ada 10 kat situ kan. Double klik. Dia boleh masuk ke tak? Tunggu. Kalau dia boleh masuk, dia jadi macam ni. Kalau tak boleh masuk, dia jadi macam tadi. Bagus juga jadi tak boleh masuk tadi. Sebab anda nampak, apa sih tak boleh? Bukan tak boleh. Memang tidak dibenarkan. Kemungkinan size, kemungkinan format. Dua kemungkinan tu sahaja. Okey, dia masuk. Ataupun kemungkinan juga dia block ke apa ke kan. Gambar tu berkemungkinan juga. Okey, sekarang ni dah keluar yang ni kan. Bila dah keluar yang ni, double klik sekali lagi gambar ni. Double klik. Klik 2 kali maksudnya. Klik cepat-cepat. Double klik. Mana gambar tadi? Mana gambar tadi? Gambar tadi kan kita masukkan as a background. So ini background dia. Kalau nampak background ni, dia kurang jelas. Macam mana saya tahu kurang jelas? Sebab saya dah biasa dah jadi saya tahu. Jadi saya nampak sikit pun saya tahu dah kurang jelas. Kalau nak nampak, kita buang yang ni. Buang yang ni. Buang semua yang ada lah, senang nak bagi nampak sangat. Buang yang ni. Kita nak kena buang yang ni, buang yang ni. Buang ni senang. Semua saya buang, baru nampak belakang. Ambil kau. Nampak dah belakang. Saya nak tunjuk gambar ni. Gambar ni kurang jelas. Bermaksud gambar tadi tak cukup saiz dia. Bila tak cukup saiz, kita kena cari gambar yang lebih baik. Maksudnya begitu. Alright. Okay. So, kita cari gambar lain. Kita rajin kita cari gambar lain. Yang tadi kita nak ada balik. Okay, patah balik. Dah, ada dah kan? Tu senang je. Patah balik je dia masuk semua. Alright. So, background tadi. Okay, background tadi. Yang ni kan, kalau kita nak delete gambar tu, inilah kat background lah. Sebab ia gambar background. So, delete kat background. So, gambar tadi dah hilang. Kita masukkan gambar yang baru. Klik. Itu daripada komputer. Kita ambil daripada Google. Kalau daripada handphone, macam yang saya jelaskan tadi, masuk dulu ke dalam kita punya laptop. Okay. Kalau Google, buat macam tadi. Kalau yang lain, tengok atas ni. Atas ni. My Photo. Pilihan yang kedua. My Photo ni apa? Foto-foto yang pernah kita guna dalam website yang sama. Foto yang dah diguna. Bermaksud,
Ini kan kita dah guna tadi kan. Yang ni semua ni yang memang dah ada dah dalam ni. Okey? Ataupun kita dah pernah guna dalam ni akan ada kat sini. Kita pernah guna, kita delete, masih ada ni. Ni kan kita delete tadi kan? Masih ada lagi. Yang sama. Okey. Baik. Ini my photo. Kalau pilih my photo. Tak nak naik pula. Baru naik. Okey. My photo. Ini cloud. Cloud ialah apa? Cloud storage lah. Cloud tu kan awan kan. So awan ni ialah storage ataupun simpanan ataupun store kita di awangan. Di awangan ni macam-macam lah. Instagram cloud storage, bukan simpan kat laptop kita, bukan simpan kat komputer kita, bukan simpanlah handphone kita. Itu maksudnya cloud storage. Dalam Google, dalam Insta, IG, dalam FB, Facebook, dalam Dropbox, dalam Box, dalam Flickr, semua itu dalam cloud storage. Okey. Tapi di sini boleh ambil daripada mana ni? Kita kena ikut apa yang dia bagi di sini sahaja. Kalau kita biasa dengan IG dan Facebook. Dropbox ni kita kena download. Boleh juga lah siapa yang biasa guna Dropbox, Box atau Flickr boleh lah. No problem. Tapi saya cerita ni untuk orang yang lagi biasa ni, biasa-biasanya. Biasanya IG dengan FB lah. Kan kita selalu post semua kan, ambil gambar kan. Bila kita klik IG kita contohnya, kita kena connect dulu. Kali pertama je buat benda ni. Next time kita pilih je IG, dia akan terus keluar kat sini. Dia tak payah connect ni lah, tak payah. Ini untuk first time sahaja. So kena masuklah kita punya IG. Kalau saya masukkan saya ni lambatlah sikit sebab dia saya lupa saya punya password. Saya lupa saya punya password. Gitu. Tapi kita try tengoklah ya. Kod-kod lah betul kan? Okey, saya try ya. Kalau salah, mohon maaf ya. Sebab saya memang selalu lupa saya punya password ni. Kan dah kata dah lupa. Kita try sekali lagi. Email pula ya. Sebab password saya terlalu susah, jadi saya lupa. Kejap ya. Kita try dulu yang ni. Kalau tak boleh, tak payah. Tak boleh juga lupa ke? Tak payahlah. Nak cari pula payah. Okey. So sekarang ni cara dia begitu. Masuk dalam login, masuk dalam IG ataupun FB anda, dia akan keluar kat sini gambar. Dia bukan keluar FB, dia bukan keluar IG, dia keluar gambar aje. Gambar yang ada dalam IG, gambar yang ada dalam FB. Alright. Sekarang boleh ambil gambar dari situ lah. Pilihlah gambar tu. Okay. Baik. Free photos ni apa? Yang site builder ni bagi kita guna secara percuma. Contoh. Katalah camp tadi kan. Ada kena mengena dengan forest. Camp dekat dengan forest kan. Cari yang lebih kurang yang cantik, yang nampak kita punya tempat lah ya. Taklah nampak lain sangat. So macam mana contoh nampak kita punya tempat? Kadang-kadang benda tu nampak macam ni. Macam ni nampak macam ni mungkin ada kat tempat kita mungkin benda-benda yang apa ni? Yang fahamlah maksud saya, yang orang nampak tu memanglah kenalah dengan kita. Kalau gambar ni tak sesuai lah kita pilih. Sebab apa? Ini nampak sangat bukan di tempat kita ni. Sebab pokok-pokok dia tu kan, jenis pokok macam ni kan. Tapi yang ni mungkin lebih kurang sama. Okey, boleh pilih. Kita contoh pilih yang ni ya. Double klik. Sekejap. Lambat sikit. Okey. Dah keluar dah, nampak Alright. Nak hilangkan setting ni tadi, klik ruang kosong. Ada belakang kan? Nak nampak jelas, kita tengok. Begitu. Dah. Clear kan? Alright. So, macam mana yang saya nak nampak yang ada gambar tu nampak, sini ala-ala nampak. Yang tu kita kena pilih blok yang design macam tu. Macam mana nak pilih blok? Next. Nanti, lepas rehat. Yang ni sekarang ni kita nak selesaikan yang ni dulu.
Yang ini contohnya, yang ni besar sikit kan? Besar sikit yang ni. Okey, kita masukkan. Okey. Yang ni background, kita masukkan gambar sekali lagi. Kita ambil daripada free photo sekali lagi. Okey. Okey, kita masuk dalam contoh ya, contoh. Kita cari nature tadi ni, ambil nature pula ambil mana yang cantik sikitlah. Yang lebih kurang dengan tempat kita masuk saya tadi kan. Yang ni pun nampak macam dengan luar kan. Ke arah Malaysia lah sikit. Tambah-tambah kalau ambil yang salji, lagilah. Okey, kata dah ambil yang ni. Yang ni ada pantai, contohnya kan. Lebih kurang lah. Ada kena-mengena lah kita juga. Double klik dia, tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Baru ada. Kena pilih blok yang ada boleh nampak gambar kat belakang tu. Barulah dia nampak gambar kat belakang tu. Yang blok ni tak nampak sebab dia memang ada satu lapisan lagi kat sini. Dia tak clear tu background. Yang ni macam saya tadi. Oh, ni terlalu jelas lah gambar ni. Tak nampak sangat orang baca ni. Okay. Macam saya kata tadi. Opacity. Turunkan. Ni. Opa ni. Opa. Okay. Turunkan. Macam tu. Alright. So, efek ni bolehlah kalau nak ambil efek dia. Macam mana? Boleh pilih kat sini. Fix ni satu gambar yang asal. Relax ni dia lain sikit. Dia beza dia kat situ sikit. Kalau tak mau guna efek ni, nak gambar original tadi, dia jadi lagi kelabu ala-ala nampak gitu. Kalau nak gambar yang tadi, nampak ni. Yang tadi dia pergi mana Dia fokus masuk ke sini ni. Dia fokus masuk ambil gambar. Ini berlainan mengikut keadaan gambar. Try baru nampak apa hasil dia. Okay. Baik. Okay. Sekarang dah masuk dah gambar. So, sekali lagi. Kita buang gambar ni. Kita masukkan gambar sekali lagi. My photo dah. Free photo dah. Cloud dah. Oh, dah habis dah. Dah habis dah gambar. Cuba kita tengok my photo. Kan? Gambar ni kita guna tadi kan? Ada rekod. Yang ini my photo ni dia seumpama macam memory lah yang kita dah guna gambar sebelum tu. Walaupun kita delete, kita buang, dia masih ada kat sini. Alright? Kecuali kalau kita delete kat sini, dia akan hilang terus. Lain kali tak keluar dah. Begitu. Okay, masuk ke upload balik. So, contoh restoran kan? Ada yang ada restoran kat sini. Lebih kurang ni. Macam contoh macam dengan Diana, ada restoran kan, ada bistro kan. Yang lebih kurang hampir sama contoh nampak kan. Okay, double klik yang ni. Boleh lah. Tapi lagi baiklah ada kita punya shoot gambar sendiri. Lagilah cantik, lagilah baik ya. Begitu. Gambar tu. Okey, satu perkara. Gambar background ni kita tak boleh adjust gambar kat mana angle kita nak ambil tu, tak boleh. Dia masuk, kita nampak gambar tu tak sesuai, kita kena keluarkan dia. Macam tadi kan, gambar kat asal macam lain ni kan. Masuk sini jadi macam ni. Maksudnya masuk ni dia tak, saya jelaskan. Begitu, dia fokus macam tu. Kalau tak sesuai, keluarkan. Yang itu kita tak boleh nak adjust. Untuk background, kita tak boleh nak adjust. Kalau untuk gambar, the real gambar macam ni, kita boleh adjust. Kat mana kita nak ambil. Kat mana kita nak masukkan. Boleh yang tu. Maksudnya kita boleh edit gambar tu. Kalau kat sini kita tak boleh edit. Kita masukkan gambar sahaja kat belakang. Okay. Alright. Sekarang foto. Foto dah settle. Ada soalan tak? Dengan foto. Foto je. Yang lain jangan lagi Foto je. Ada soalan tak? Nak hilangkan yang ni, kita pergi ke klik mana-mana ruang kosong. Ada tak soalan tentang foto? Ada soalan tak? Tak ada Tak ada soalan? Tak ada tak ada. Okey, tak ada okey.
Baik, kita teruskan. Pergi yang lain pula. Mana nak ambil? Yes. Yes pula. Background lagi. Kali ini kita letak video. Video, masukkan video. Video ni bila kita klik, ini as a default video ni. Default yang ada kat sini ya, setting dia. Memang video tu. Video ni akan jadi background. Okay, background video walaupun sebenarnya background video tu ada suara, tapi bila kita pilih dia sebagai background, dia tidak akan ada suara. Dan ia akan tak boleh play, tak boleh stop. Dia akan sentiasa play as a default dan tak boleh nak edit. Kalau masukkan gambar video sebagai background. Ada orang nak video sebagai background? Contoh. Video contoh saya ambil nanti kita tengok video. Saya tengok ada soalan kat sini. Tak ada. Oh, dia nak kata tak ada. Okey, bagus. Baik. Ini video ni nak ambil mana? Sebab tu saya kata semalam ni, semua video kita upload masuk ke kita punya YouTube. Masuk kita punya YouTube. Masuk YouTube, kita upload masuk YouTube, and then daripada YouTube, contohnya lah ya, katalah kita macam dengan camp tadi kan, ada servis untuk camper van apa semua kan, buat apa parking lot macam tu kan. Okay, boleh mungkin kita boleh cari yang tu. Ataupun mungkin ada orang cuci kereta. Car wash, tapi lebih baiklah kita pilih no copyright. Bukan apa, sebab kita nak elakkan kita terkena dengan copyright. Ni car wash. Car wash tak ada yang ada tak ada copyright, tak ada. Tapi mungkin yang tak ada tu pun, yang tak ada copyright pun dia tak masuk ke listing no copyright. Dia orang kata apa ni? Tak begitu tepat jugalah. So kita boleh ambil mana-mana. So jangan ambil yang ada copyright sudahlah. Contohlah, saya ambil contoh. Kalau benda-benda yang macam ni, elok kita ambil video kita sendiri dan gambar kita sendirilah. Contoh yang macam ni akan. Contoh yang ni lah kan. Kita ambil yang ni ya. Okay. Klik yang ni. Video. Kalau video kita lah. Ini nak buat apa Dan video yang ni janganlah. Video orang kan. Kita ambil video guys, kita. Assalamualaikum, welcome back Kalau dah to cerita-cerita my ni tak payah. YouTube channel. Sebab kita nak ambil ni sebagai background ni. Background ni contoh saya tunjuk sini. No copyright video saya ambil ni. Kita nak ambil yang tunjuk kereta berjalan macam ni. Yang ni okey lah ni. Macam ni, dia stop. Gambar kereta kan. Video kereta yang macam ni. Sesuai lah untuk background. Kalau cafe kan. Dia try cafe tengok Kita ambil food lah, food. Ada juga yang meniaga makan kat sini. Food, nampak? Food. Masa dia masak, kita boleh pilih lah no copyright dan semuanya kan. Yang sesuai. Ni daripada atas video kan. Cantik lah ni. Yang ni membuatkan orang rasa macam nak makan kan. Contoh yang ni ada iklan keluar kan. Iklan tak akan keluar apabila masuk ke dalam background. Iklan tak akan keluar. Okay, yang ni. Stop sekejap. Tambah macam dengan kopi. Lagilah banyak. Ada perniagaan yang ada banyak stok video dalam YouTube ni kita boleh ambil. Ada perniagaan yang tak ada. Macam dengan yang mudah-mudah macam dengan kopi, macam dengan camp, macam dengan apa lagi ya, selalu ada beauty semua tu selalu ada dalam YouTube, senang cari ya. Okey, bila kita ambil video ni, saya stop ni sebab dia mengganggu sound tu kan. Stop je. Tak stop pun tak apa. Kalau dekat anda buat kat rumah, tak stop pun is okay je. Saya sengaja stop kan sebab nak mengganggu kita punya kerja kan. Okey, kat bawah ni ada share. Button share kan, klik share. Klik share dia keluar macam ni. Ini dia punya link, copy link. Klik copy. Klik copy link.
Bila klik copy je, dia dah copy dah memang copy dah link ni kat clipboard kita. Clipboard tu maksudnya sementara copy. Sementara copy tak copy benda lain. Itu maksudnya clipboard. Kita klik copy and then kita pergi balik ke kita punya site editor tadi. Kita klik dekat paste a video URL to play kat sini. Okay. And then kita paste. Ada macam tu. Biar aja. Klik ruang kosong. Tak ada apa-apa setting, klik save, tak ada. Biarkan. Dia akan jadi macam tu. Kan nampak cantik tu. Orang nampak fui. Terliurnya bila lah PKP habis ni nak pergi lepak bistro ni. Contohnya macam tu. Okey. Pergi balik ke background tadi. Ke video tadi. Sekiranya video tu kita saja ala-ala nak tunjuk ala-ala kabur gitu. Macam tadi juga. Gitu. Opacity. Link ni dia akan tukar macam ni. Biarkan kat dia. Biarkan kat dia. Dia memang as a default macam tu. So biarkan kat dia. Klik dia ruang kosong. Ada tak video tu? Ada. So link kita masih aktif. Jangan pedulikan kalau nampak apa berubah ni. Contoh kan ni berubah terlink lain. Cuba kita letak yang lain kan. Contoh letak link tadi kan. Link tadi paste. Okay, ni link kita kan. Okay, kita klik tempat kosong. Cuba kita masuk balik. Background masuk, pergi ke link. Kan dia jadi macam tu. So kalau layan benda ni sampai bila pun tak boleh. Jadi jangan layan dia. Biar dia memang keluar macam tu. Dia memang mengelirukan sikit benda ni. Tapi biarkan. Nak tahu function tak function? Klik sini, masih lagi berfungsi video tu. Okey, maksudnya berfungsi lah. Nak yakin lagi? Review tengok jadi apa? Ini yang orang akan nampak. Orang akan nampak di online. Sini. Okay. So, itu ialah video. Patah balik ke editor, bawah belah kiri, back to editor. Klik. Okay, ini editor kita. Alright. So, klik background, video, dah ada. Dah tahu macam mana nak ambil video. Ada soalan tak dengan video? Ada satu lagi, last slider. Ada soalan? Tak ada? Boleh kita proceed ya? Kalau boleh proceed, tekan 3. Boleh proceed? Tekan 3. Okey, soalan. Ada satu soalan. Video tu ulang-ulang ke? Yes, video tu akan ulang. Dia tak habis. Sampai bila? Sampai bila-bila. Habis tu kalau customer kita termenung tengok video tu 8 hari, okey, dia akan ulang selama 8 hari. Pada muka dia. Dia akan ulang je ya. Ini khusus untuk video as a background. Saya nak video, saya jual paste. Contohnya kan. Paste untuk nak masak ikan terubuk. Contoh. Saya nak ajar orang guna paste saya tu. Saya ada video untuk nak ajar tu. Okey, video tu masukkan dalam YouTube channel kita. Ambil copy link macam tadi, tapi bukan masukkan dalam background ni. Nak jadikan background, dia jadi background macam sekarang lah. Tak ada suara, dia akan berulang. Okey. Kalau nak tunjuk ajar macam tu, macam dengan mengajar orang kan, cara, okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana cara untuk menggunakan paste saya. Contoh macam tu. Yang pertama, bila anda beli, jangan lupa ambil gunting, buka kotak dulu. Jangan masukkan kotak ni sekali dalam periuk. Contohnya kan, nak tunjuk orang, nak ajar kat orang tu kan. Kalau nak ajar macam tu, satu-satu video tu nampak dengan jelas. Yang tu nanti kita akan belajar selepas waktu ini nanti. Ada, boleh, jangan risau. Ini untuk background sahaja. So semuanya klik 3, maksudnya kita boleh proceed. Proceed ke slider. Sebelum kita pergi ke slider, slider ni apa? Slider ni ialah slide.
Slide tu apa? Slide ialah slide lah. Slide slide ialah kita panggil apa ni? Tengok slider ni kan. Saya nak tunjuklah senang, nak sebut ni susah sikit. Nampak tak bawah ni ada 3 dot. 1, 2, 3. Okey. Saya 1, 2, 3. 3 dot Sekarang nombor 1 ni lebih hitam Maksudnya kita ada kat slide pertama. Kita pergi ke slide kedua, slider. Ini kedua. Pergi ketiga, ini ketiga. Itu maksudnya slider. Boleh tambah, boleh kurang. Dia ada banyak yang dia jalan sendiri tu. Itu slider. Kan? Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey. Apa sebab belakang background sama Sebab kita tak edit. Kalau nak edit, kita pergi ke slider tu, kita edit slider ni, dia akan lain. Begitu. Edit slider ni, dia akan lain. Contoh ke atas ni. Atas ni panduan nampak. Ada 3 slider maksudnya. 3 1, 2, 3. Kita sekarang berada kat slider apa? Tengok mana satu lebih hitam. Tengah. Sekarang kita ada kat slider nombor 2. Nak pergi 1, klik. Ini sekarang kita ada kat slider nombor 1. Nak pergi 3, klik. Sekarang kita ada kat slider nombor 3. Okey? Okey, sekarang. Okey, atas sebelah kiri. Jangan klik, tunjuk aja. Slide. Tambah dengan tolak. Tolak, tak nampak apa-apa berlaku kat sini. Memang, tapi nampak tak kat bawah ni? Ada 2 dah. 1, 2. Bawah ni. Tolak ni maksudnya membuang slide. Tambah lagi slide. Nampak? 3. Tengok bawah. 3. Tambah lagi slide. 4. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi slide. 5. Dan seterusnya. Buang slide. 4. Buang slide. 3. Okay, clear? Itu tambah dan buang slide. Ini sebagai rujukan. Slide mana kita ada. Alright? Okay, so sekarang. Di sini, background untuk keseluruhan blok. Ingat keseluruhan blok. Ini ialah slide di sini. Kalau blok tu slide macam mana? Blok tu slide yang ni Ni atas ni. Ni tambah. Blok ni, satu blok ni slide. Yang ini slide ialah slide yang ini je, yang warna biru ni. Nampak? Sekejap. Saya kecilkan sikit. Warna biru ni saja slide. Dia akan berjalan kat warna biru ni je yang akan jalan. Tapi blok belakang ni, yang belakang ni dia tak akan jalan, dia akan stay sebab dia bukan blok. Alright? Yang blok ialah yang biru ni. Ni. Dia jalan macam tu. Kalau nak jadikan satu the whole block ni ialah slide. Ini dia, slide kat sini. Kalau yang sini saja slide, ini dia, slide kat sini. Itu saja beza dia. Cara setting sama. Sini, edit kat sini. Yang belakang ni, edit kat sini. Itu sahaja. Okey, sekarang ni nak edit. Klik edit. Nak autoplay ke? Autoplay dia berjalan dengan sendirilah. Dia bertukar slide sendirilah. Lama mana sekali tukar? 4 saat sekali. Ni 4 second. Yang paling rendah 1 second. Yang paling 2 second. Yang paling tinggi 10 second. Ikut kita macam mana lah. Berapa second. Maksudnya kalau 5 second, dia orang tengok, dia 1, 2, 3, 4, 5, zap, baru dia jalan ke slide yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, zap, yang ketiga dan seterusnya. Okey, itu maksud dia. Alright, yang ini tak ada apa-apa, yang cuma theme saja. Show dot ni nak tambah dot kat bawah macam dot sekarang kan. Ataupun kat atas ke ataupun kat bawah. Show arrow ni, arrow kat tepi. Nampak arrow kat tepi tu, dia akan keluar.
Kalau tak nak show, tak payah show. Kalau nak show, showkan. Ikutlah. Okay, setting. Alright, dah habis. Itu setting. Setting satu lagi ni kat picture. Picture sini. Contoh yang ni kita masukkan gambar. Video as a background the whole block tu. Tapi gambar ni ialah gambar background satu slide tu. Contoh. Kita ambil yang ni Nampak dia jadi macam tu. Blok yang seterusnya, slide yang seterusnya. Kita cuba pergi slide yang seterusnya. Tak adalah sebab kita belum lagi edit dia. Blok yang satu lagi. Blok slider. Slider yang satu lagi. Slide yang satu lagi. Tak ada juga sebab kita tak edit. Slide yang satu lagi. Adalah ini kita edit. Gitu. Okey, sekarang kalau pergi sini. Katalah kita yang ni kita buang. Yang ni kita buang. Yang ni kita buang. Alright. So, 2 je kan? Slide yang satu lagi masih lagi 3. Tak ada kena-mengena. Slide satu lagi masih lagi 3 dan ada background gambar. Slide yang kita buang tadi 2 lah sebab kita dah buang. Begitu caranya. Adjust 1 by 1 slide. Itu cara dia. Yes, macam slide over slide. Yes, that's it. Betul. Okay, so macam mana nak preview, macam mana orang nampak macam mana? Kita preview tengok. Inilah orang nampak dia macam ni. Yang ni sepatutnya biru ni tak keluar Biru ni tak keluar ni. Biru tak keluar. Line tepi ni tak keluar. Ni ada salah apa ni? Ni ada macam ni. Benda ni pun tak keluar ni. Ada apa ni? Tak keluar. Tapi biarlah kat sekarang ni biar. Mungkin ada kesilapan sikit apa tak tahu. Tapi biar. Inilah orang nampak macam ni. Nanti cukup berapa second yang kita set tadi, dia akan slide ke slide seterusnya. Begitulah dia punya function dia. Kalau orang klien ataupun customer kita ataupun pelawat kita yang masuk ke dalam website kita nak tengok seterusnya, dia boleh slide sendiri. Yang ni bagusnya kalau ada ni, orang nampak benda ni, arrow ni, senang sikit orang nak pergi laju nak tengok kan. Apa dia ni? Contoh kan, senang sikit bagi customer. Okay, back to editor. Sekarang dah habis dah untuk setting block. Kita tengok balik. Bawah, delete. Padamkan satu blok. Duplicatekan blok yang sama satu lagi. Ataupun adakan satu lagi blok yang sama, design. Ubah blok kedudukannya. Masukkan gambar, masukkan video, masukkan slider, masukkan map as a background. Jangan salah tu, as a background. Kalau nak masuk gambar betul, ada cara lain. Masukkan video betul, ada cara lain. Masukkan map betul, ada cara lain. Okay, ini kita bincang tentang as a background. And last, layout untuk panduan kita nak letak apa-apa perkara lain di tempat yang berwarna biru. Okey, atas. Ni. Ini dia akan tak sama mengikut theme yang kita pilih. Atas ni. Benda ni keluar ni tak sama mengikut theme yang kita pilih. Setting, contoh setting. Hamburger menu ialah menu bertindih. Ini hamburger menu. Buang. Ini fixed menu ialah yang kita sedang tengok sekarang lah. Okay. Hamburger menu, fixed menu. Kalau pergi dua-dua, dia akan pilih ke hamburger menu. Alright. So sekarang ni. Yang ni boleh ubah tak? Boleh. Nanti kita akan belajar. Yang ni apa? Delete. Ini apa? Layout. Itu sahaja. Sebab atas dan bawah, header and footer, header and footer
dia tak ada banyak boleh ubah ni, layout, boleh masukkan gambar je and delete. Itu saja. Dia tak ada banyak. Header and footer sahaja. Nak cari footer macam lain? Boleh. Ada. Nanti kita akan belajar dalam slot seterusnya. Okey, setakat sekarang ada apa-apa soalan sebelum kita berhenti rehat? Sekarang pukul 10.47, kita dah terlewat 17 minit. Nanti kita berhenti rehat sekarang. Kita sambung 11.20. Bagi masa untuk nak makan, minum ke apa, relax sekejap ya. Kejang otot ya. Tengkuk pun kejang kan. Habis tengkuk-tengkuk kejang tak boleh nak lurus dah, tak boleh nak bengkok dah. Okey, kita berhenti sekejap ya.